tersisih, daripada keluarga kita yang kita telah hilang, lost contact orang kata tadi ini, kita kena usaha cari. InsyaAllah tuan-tuan, orang yang usaha macam ni, dia tidak akan kena bala musibah yang membebankan, yang menekan dia, tidak. Kalau ada bala musibah pun sebagai satu rahmat Allah untuk menyelesaikan masalah lain. Nampak tak? Boleh faham begitu. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ahmaduhu nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina nabiyina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar. Insyaallah kita lanjut lagi pada kalam kita yang ketujuh, dan kita baca sikit permulaan mukaddimah ini pada muka surat 39 ya, hadirin hadirat sekalian. Yani yakin pada janji Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dulu dia punya punca sikit, kemudian kita ambil pada ceraian yang kedua yang sewajarnya kita bawa pada pagi ini insya-Allah. Yani kalam hikmah yang ketujuh, la yushakkikannaka fil wa'di 'adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratik wa ijmadan li nuri sariratik. Jangan anda diragukan pada janji, yakni pada janji Allah, oleh sebab belum terjadi sesuatu yang dijanjikan meskipun zamannya telah tertentu. Hal ini supaya jangan ada keraguan itu menimbulkan kerosakan pada mata hati anda dan memadamkan nur cahaya rahsia hati anda. Ataupun dalam bahasa lain, jangan sekali-kali kamu jadi ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Allah, sedangkan waktunya sudah nyata, yakni akan datang. Maknanya janji Allah tetap akan dikabulkan, itu artinya masanya akan datang. Akan tetapi belum datang lagi, jangan kita ragu. Apa yang kita mohon, apa yang kita minta, apa yang telah kita rancang, tiba-tiba tidak nampak dia punya hasilnya, akibahnya, ataupun belum nampak makbulnya. Ini jangan menyebabkan kita rasa ragu ataupun tersisih, ataupun kita merasai bahawa seolah-olah Allah tidak memperdulikan kita ataupun menyalahi janji. Itu adalah salah ya. Jadi jangan ada keraguan dalam janji-janji Allah. Jadi kalam hikmah ini menerangkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu patuh dan taat pada menjalankan ajaran-ajaran agama. Ini bagi kita yang telah menjalankan ibadat. Golongan pertama sekali kita mestilah ada dalam golongan abidin. Kita masuk tu dulu ya, untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyempurnakan takwa. Ittaqullah dipesan-pesan oleh para khatib dari member khutbah ni, memberi arti bahawa kita disuruh mengembangkan diri kita ke arah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena masuk dulu pada peringkat yang pertama, iaitu peringkat abidin. Abidin ni apa? Melibatkan serba-serbi ibadah kepada Allah, mengukuhkan ibadat kita, menyambungkan ibadat kita kepada Allah
serta mentahirkan sifat ubudiyah kita. Itu abidin namanya. Kita kena jadi abidin dulu. Ya, pangkat itu paling penting. Maknanya itu disebut. Jadi bagi golongan yang patuh dan taat pada menjalankan ajaran-ajaran agamanya, itu kita panggil abidin. Di dalam hidupnya pasti akan timbul sewaktu-waktu suatu keputusan hati. Mesti ada apa-apa yang kita nanti-nanti bila kita buat ibadat kepada Allah ni, mestilah ada juga perkara yang kita akan curahkan isi hati kita akan serahkan, ya, segala urusan dan harapan kita akan mendambakan kita punya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini berarti bahawa kita akan melihat apakah hasilnya, bagaimana akibatnya, apakah Allah akan tunaikan sempurna apa yang kita mohon, apakah Allah akan laksanakan janji-janji yang telah sebut. Innaka latuflihul mi'ad. Al-Quran kata bahawanya Allah tidak mungkir janji. Itu jelas. Jadi kita kena pegang ayat itu. Jadi maknanya, atau dengan kata-kata lain, ketetapan hati pada sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Apa-apa yang kita minta, tentulah orang ibadat ni dia akan minta benda yang baik-baik lah. Dia tidak akan minta benda-benda yang mungkar, benda-benda yang lara, sia-sia, benda-benda yang tidak bermasabah, tidak masuk akal, ya. Itu kita kena faham tu. Jadi maka di sini kita harus melihat, bila kita menyebut, kita berzikir, kita menyebut nama Allah dalam zikir kita, la ilaha illallah. Ini tauhid yang lebih tinggi. Tauhid ini lebih tinggi lagi daripada sifat 20 ni. Saya sebut sikit saja tentang la tu. Ya, fungsi la tu kena faham. La ni bukan hanya sebagai, kalau kita mengaji sifat 20, la tu lebih kepada mentahirkan sifat salbiah. La, ya, maknanya pertama sifat wujud, yang kedua sifat qidam, baqa, mukhalafah li hawli qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat. Itu sifat tu ada pada la tu. Tidak ada yang benar-benar seawal-awal, tidak ada akhirnya, tidak ada persamaannya, tidak berdiri, mereka berdiri dengan sendirinya, tidak ada persamaan dengan segala yang baru. Itu artinya la. Tapi kepada peringkat tauhid yang lebih tinggi, kalau kita lihat la tadi ini, la pertama sekali, la ma'buda illallah. Tidak ada yang benar-benar disembah melainkan Allah. Tidak boleh sembah kepada yang lain. Itu la ma'bud. Itu pertama sekali. Sebab itu kita sebut pada peringkat awal tadi, kita kena jadi abidin. Orang perempuan abidah, laki-lakinya abidin. Ya, orang perempuan kena jadi abidah. Hamba-hamba Allah beribadat kepadanya. Jadi maknanya peringkat pertama la ma'bud itu fiqh. Kita kena ada ilmu fiqh. Ilmu fiqh dengan sempurna bagi perkara-perkara yang kita nak buat, bagi perkara yang diwajibkan, bagi perkara-perkara yang kita nak laksanakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ilmu fiqh, la tu tak ada erti. Nampak tak? Nah, sebab kita tak jadi ibadat, kita tidak dapat buat ibadat dengan sempurna. Tanpa ilmu fiqh, kita tidak mampu melaksanakan ilmu fiqh dengan sempurna. Jadi kena mengaji ilmu fiqh. Bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Itu yang kita biasa terkenal dengan rukun-rukun yang kita terpaksa lakukan, mesti lakukan, kena lakukan. Jadi makanya kita perlu kepada ilmu fiqh. Itulah yang pertama, la ma'bud. Kemudian yang kedua, la mawjuda illallah. Kita wujud juga, kita juga wujud, tapi wujud kita adalah wujud yang mungkin wujud. Kemungkinan boleh wujud. Itu kita. Itu bagi mungkinat. Kita ni mungkin. Jadi Allah la mawjud, melainkan Allah saja yang wujud, sebenar-benar wujud, dan kita diwujudkan. Bukan kita wujud sendiri, sebab itu kita tidak wujud. Dengan sebenar kita diwujudkan oleh Allah, la mawjud. Di sini kita perlu kepada ilmu tauhid. Kenapa di sifat 20? Nampak tak? La yang ketiga, la ma'qul illallah. Tidak ada yang boleh tidak ada yang rasional, sebenar-benar rasional, sesuatu yang benar-benar realiti melainkan Allah. Nampak tak? Lain daripada Allah tidak realiti. Kita bukan realiti. Kita ini sebenarnya tidak semua. Tidak kuat, tidak wujud, tidak ada, semuanya tidak ada kita. Ya. Pada hakikatnya tidak ada dengan diadakan sendiri, melainkan diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil la ma'qula illallah. Maka itu Islam adalah agama rasional. Kena pakai akal. Sebab tu Allah hukumkan antara sifat syarat menjadi seorang mukallaf mesti berakal, akil balik, faham? Ya.
Ini kita pegang betul. La ma'qula illallah, itu yang ketiga. Yang keempat, la maqsuda illallah. Nampak tak? Allahu Akbar, qasad, ta'arud, ta'yin, qasad. Tidak ada yang benar-benar dimaksudkan. Matlamat kita, tujuan kita, wawasan kita melainkan Allah. Itu la maqsuda illallah. Kita buat semua ibadat ini maksudnya untuk sampai kepada qasad kita kerana Allah. Nampak tak? Itu kita sebut qasad, ta'arud, ta'yin. Dalam niat kita mesti ada tiga perkara tu. Fiqh dah ajak kita dah. Kita ada fiqh, kita dah kuasai dah ilmu ini. Jadi la maqsuda illallah, semua perkara yang kita buat ini maksudnya untuk sampai kepada keredaan Allah. Bila kita redha, Allah terima. Kalau Allah tak redha, memang tak terima. Itu paling penting untuk mencapai keredaan Allah, mardatillah. Amal ibadat kita buat itu kumpulan mardatillah, mesti sampai kepada ibadat-ibadat yang Allah boleh terima, sudi terima. Nampak tak? Itu kita harapkan. Itulah ma'qul. Jadi kita kena guna akal setinggi-tingginya. Maka kita perlu pada hukum akal. Nampak tak? Lepas itu kita sebut pada la mahmuda illallah. Ini paling tinggi sekali. Tidak ada sebenarnya yang dicintai, yang dikasihi melainkan Allah. Itu dia. Ya. Tidak ada yang sebenar-benarnya dikasihi, dicintai melainkan Allah. Lain daripada Allah tu, Allah sendiri yang ilham. Allah berikan naluri untuk sayang kepada anak keluarga kita, sayang kepada harta benda kita, sayang kepada tubuh jasad kita, sayang kepada duniawi kita, sayang kepada urusan kehidupan kita. Ini Allah juga yang bagi sayang tu, bukan dia bagi sendiri. Maka itu sayang kita ini yang kita jadikan itu sebagai naluri manusiawi, tidak lebih daripada naluri manusiawi. Ya, manusia kena ada kasih sayang. Ya, sebab dia binatang pun ada kasih sayang. Tambah pula kalau manusia. Ya, ibu kambing tak tergamak pijak anak-anak kambing hidup nyusu dia. Ya, anak kucing tak akan pijak, tak akan tindih anak-anak dia ketika anak-anak tu menyusu dia. Kenapa? Kerana ada sayang dalam tu. Allah hantarkan satu naluri kasih sayang pada binatang pun ada. Apatah kita manusia, lebih kemas sayang kita. Tapi jangan kita buat kerana itu, kerana makhluk. Kerana sayang isteri, tinggal kita tutup aurat pun tak apa. Pasti aku sayang dekat hang buat apa pun tak apalah. Hang tak tutup aurat pun aku tak marah. Dia dahulukan isteri dia daripada Allah. Nampak tak? Sepatutnya kita kena sayang Allah dulu. Sayang Allah sebab Allah memberikan kita rahmat. Semua hukum-hukum Allah yang dibebankan kepada mukallaf itu sebenarnya rahmat. Bukan suatu perkara yang dibebankan atau perkara yang diberatkan atau perkara yang disusahkan. Tidak ada satu pun hukum-hukum Allah ataupun bebanan ibadah kepada kita itu berunsur suatu yang berat, tidak. Ya, kalau berat pun ada tingkatan-tingkatannya. Contohnya sedekah, memang payah nak keluar sedekah, tapi Allah tidak beratkan kepada kita kena sedekah banyak-banyak. Sekadar kamu boleh sedekah hatta dengan sebelah biji tamar pun Allah terima. Nampak? Ini kita kena faham. Jadi la mahbuba illallah. Tidak ada sebenarnya yang dikasihi melainkan Allah. Kita kena ada 5 ni lah. Bila ada 5 ni, barulah tu kita sebut pada tauhid yang tinggi. Datang kepada sini lah yang kita lihat. Jadi maknanya misalnya ketetapan hati untuk kahwin dengan seorang perempuan yang menurut kita adalah baik pada pandangan agama. Kita dah rancang nak kahwin dengan satu perempuan. Ya, dah nampak dah dari sudut banyak aspek yang kita lihat sesuai dengan keinginan kita lah. Banyak-banyak aspek yang mengikat kita, ikut kita punya keinginan lah. Kita nak perempuan lagu mana? Pertama kita nak perempuan yang salihah. Ya, kononlah kata. Kemudian kita nak keturunan yang bapak dia orang yang baik-baik. Dapat dah. Dah. Ketiga kita nak seorang perempuan yang agak ada rupa sikit, jadilah. Kemudian kita tengok pula perempuan ini pula orang yang sihat afiat, keturunan dia ramai, anak bina dia ramai, dia adik-beradik yang ramai. Ya, nak cari supaya kita punya zuriat pun ramai besok. Dapat benih yang ramai, anak bina kita pun jadi ramai. Alhamdulillah dapat dah. Bagus tak? Itu semua perspektif agama. Dia lihat daripada perspektif agama. Bagus. Ya. Itu di antara syarat-syarat boleh tengok seorang perempuan dah cukup bagus tu dapat perempuan macam tu. Betul tak? Ya.
Kemudian sedikit lagi tambah, kok dia ada harta sikit. Itu penghabis sekali lah, ada harta. Kita buat agama nombor 1 salihah. Ya, ini kita dah minta dah masuk Minang apa semua dah rancang nak masuk Minang begitu begini semua dah, ya. Kita letakkan kita punya planning, perancangan, program untuk kita masuk meminta approach, Menurut misalnya ketetapan hati untuk kahwin dengan seorang perempuan, menurut kita adalah baik pada pandangan agama untuk menjaga kita jangan sampai jatuh sesuatu yang tidak diridai oleh agama. Alhamdulillah yang kita sebut tadi ini, calon perempuan yang dia nak nikah tu ada syarat-syarat yang sesuai pada agama, cantik semua kan. Ketetapan hati telah ada dalil-dalilnya pada kita. Kita ikut syarat. Ya, kita nak kahwin kita ikut syarat, bertujuk syarat, ya, syarat-syarat yang diberikan oleh sunnah Nabi sendiri. Apakah disebabkan hasil daripada mimpi kita yang tidak dikacaukan oleh iblis ataupun syaitan? Dia ataukah seolah-olah datang daripada malaikat? Kadang-kadang kita mimpi kan, ada mimpi elok-elok kan, tiba-tiba tak nampak mimpi itu. Kita mimpi sesuatu lah, contohnya kita mimpi laut, kita sedang berlayar di atas satu lautan yang luas. Bila dibaca dalam taksir mimpi, orang ni nak dapat harta ni, dia nak dapat harta. Kalau mimpi sedang berlayar atas laut lah, duduk berlayar tu, makna kata nak jadi orang kaya tau. Itu dah ada sebut dalam kitab-kitab tafsir mimpi, ya. Dia duduk tunggu, betul aku nak kaya ni, ya. Pergi tanya dekat Tok Alim, tanya ke Tok Syekh, tanya semua, buka buku tengok, betul. Jawapan dia itu satu ibarat Tuhan bagi tahu kepada melalui mimpi, iaitu dia mungkin akan jadi orang kaya. Dia pun duduk tunggu, ibadat dia buat, dia tak langgar Tuhan, dia tunaikan segala perintah Allah, dia jauhi segala tegahan. Bagus. Ini dua contoh lah tadi, perempuan nak kahwin tadi, yang kedua ni orang mimpi, ya. Ataukah seolah-olah datang daripada malaikat, mungkin satu ilham, dia dapat ilham yang baik untuk buat satu kerja, ya, satu urusan dia nak buat, ya. Cuma yang terang hal keadaan itu kita terima dari hamba Allah yang saleh dan taat, ataupun keputusan hati datang dengan perantaraan ilham yang betul-betul daripada Allah. Ini baru kita tengok yang kedua ni. Apabila keputusan hati atau keputusan hati tadi, jadilah yang kata mimpi tadi, ketetapan datang seperti atas, maknanya dia nak kahwin dengan seorang perempuan contoh, tetapi kenyataannya bahawa yang terjadi tidak seperti demikian. Nampak tak? Dah nampak dah aim dah. Gadis yang begini, perempuan yang begini, dah tahu di mana, nampak tak? Tiba-tiba tak jadi, orang pelari yang buat tu tadi. Nampak tak ya? Tak ada. Nak dengar macam mana? Contohnya katalah dia telah ditunangkan dengan orang lain. Elok-elok masuk Minang, dapat khabar kata dia telah baru aja. Kita masuk Minang, pak-pak dia kata baru aja orang minta tadi. Pak cik baru bagi dia tadi. Cik main lambat sikit. Nampak tak? Tak betul ya. Aku punya harapan Tuhan tak tunai. Itu yang salah. Nampak tak? Apa yang aku harap, aku minta, Tuhan tak bagi. Sedangkan itu yang terbaik, ya. Tetapi kenyataan bahawa yang terjadi tidak seperti demikian, atau betul terjadi tetapi meleset daripada waktu yang ditetapkan, tak boleh capai. Banyak rintangan, banyak halangan. Nampak tak, ya? Bila nak turun pergi Minang tadi, contoh kata tadi, dia pula sakit kah, atau kena kemalangan kah. Nampak tak? Orang Melayu ni payah. Kadang-kadang dia bunyi benda-benda, dia kata ini petanda tak baik. Nak pergi meminang anak darah ni, kena kemalangan. Mak dia kata tanda-tanda tak bagus anak darah ni. Nampak? Bahasa baru ni kata apa? Bahasa lekeh. Bahasa lekeh kata apa? Ini mesti ada sial tak mana-mana. Nampak? Sial dia, sial anak darah tu kan? Tengok. Ni orang kita ni. Na'udzubillah. Dia panggil zan. Dalam Islam, sikap tu dia panggil zan. Sangka-sangka. Boleh jadi, memang kita lah nak turun rumah, langgar berdui, tersandung dengan berdui, jatuh tersungkok. Nampak tak? Ini tentu alamat tak bagus ni. Nampak? Atau turun-turun tengok Cina Mampuih, dia retan Cina Mampuih duk bawa long lalu depan kita. Allah, mesti tak jadi punya. Nampak tak? Silap tu. Semua tu kita kena buang. Khurafat, tahyul, nampak tak? Sangkaan buruk tu kena buang dalam jiwa kita. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu.
Tuhan kata sendiri, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jauhi daripada sangka menyangka yang banyak. Bukan tak disangka. Jangan yang banyak-banyak sangat, jangan lu sangka yang bukan. Nampak tak? Takkan patut-patut tu dah lah. Sungguhnya sangka menyangka tu dosa. Nampak tak? Artinya boleh bawa kepada dosa. Kalau sangka tu buruk. Nampak tak? Jadi kita kena buang zan. Kedua, tahyul. Tahyul ni sebarang pemikiran yang memikir kepada yang negatif. Nampak tak? Sebarang pemikiran yang bawa kepada unsur-unsur negatif, itu kita panggil tahayyul, di perkataan khayal. Nampak tak? Yang ketiga, kita khurafah. Khurafah ni benda-benda yang tidak ada, tapi kita bayangkan sebagai satu perkara yang mungkin boleh jadi. Khurafah. Nampak tak? Ya. Jadi dalam khurafat ni ada unsur-unsur syirik lah. Ada syirik, syirik jali. Dalam khurafat tu ada syirik jali. Tidak. Bubuh tulang ikan parang depan pintu rumah semua tak main, termasuk Covid pun tak masuk rumah. Nampak tak? Tu dia. Ini kita panggil apa? Khurafat. Dalam khurafat tu ada syirik. Kalau dia sandak kepada, memang dalam sepanjang-panjang PKP orang lain kena, dia tak kena. Bila tak kena, dia kata apa? Hati kecil dia kata apa? Mujuk aku tulang ikan parang tadi. Nampak tak? Aku tak kena. Tu, sampai satu ketika datang dia punya ujuk. Dia cerita ke orang pula. Betul tak? Rahsia dia pasal apa? Aku sihat, tak ada apa. Nampak tak? Nampak tengok depan rumah gua apa? Tulang ikan parang. Nampak tak? Dia tak berani cakap ke orang yang ada ilmu lah. Dia cakap orang lagu dia. Tak itu. Kawan dia pun dengar, kawan dia pun kasar sama. Nampak tak? Habis dia memperpanjangkan dia khurafat kepada orang lain, lagi dosa. Nampak tak? Habis ibadat sama Tuhan padam, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita faham di sini bahwasanya atau betul terjadi pada meleset pada waktu ditetapkan. Dalam hal ini kita mesti yakin dan tidak boleh ragu-ragu bahawa janji Allah akan pasti terjadi. Kerana kita kena lihatlah doa kita baca sebelum ni, bab doa Tuhan makbul doa dalam 3 keadaan kan. Jangan lupa tuan-tuan, 3 keadaan Allah makbulkan kita punya doa. Yang pertama, apa yang kita minta kita dapat betul. 100% betul seperti mana kita minta. Kita minta A dapat A, minta B dapat B. Dan kita terima pula dalam waktu yang begitu dekat. Yang kedua, kita tak nampak apa yang kita minta. Minta A tapi dia bagi B. Dia tak bagi A. Kerana B lebih penting daripada A. Kita tak sedap, kita minta A. Nampak tak? Allah bagi B. Contohlah. Ya. Yang ketiga, Tuhan tak bagi langsung. Dia taruh, tangguh di akhirat. Sebab kalau bagi di dunia, mungkin rosak kita. Allah dah pasti kita ni orang yang beriman. Tuhan nak supaya kita berada dalam keadaan iman. Nampak tak? Maka bila terjadi perkara kita minta benda yang mungkin boleh merosakkan iman kita, maka Allah tak bagi. Nampak tak? Dia buat dua. Pertama, dia bagi, tak bagi kita, dia bagi ke anak-anak kita, anak cucu kita dapat. Kita tak dapat. Nampak tak? Ya Allah, bagi rezeki sikit, aku nak beli kereta. Contoh lah kata. Bagi kereta, tak main mengaji ya. Nampak? Tahu apa fikir lain. Makan angin kan. Kau tak pernah dapat kereta. Nampak tak? Tu, Tuhan tak bagi kereta dekat dia. Bagi ke anak dia. Dapat naik juga kereta anak dia. Nampak? Bukan tak naik, dapat juga. Tapi anak dia bawa, anak dia punya. Bukan dia punya. Itulah. Allah ubah. Faham tak? Macam itulah. Ya, ataupun Allah tangguh di akhirat. Tak bagi dunia langsung dekat dia. Bagi dunia dekat dia, akan teruklah, rosaklah dia punya kehidupan. Akan hilanglah dia punya matlamat sebagai seorang hamba yang soleh. Mula akan berciciranlah dia punya ibadat-ibadat yang pernah dilakukan tadi ini. Sudah ditinggalkan. Maka Tuhan tak, ini doa-doa yang kita baca. Janji Allah pula macam mana? Jadi tentang belum Allah menyampaikan janji, kemungkinan salah satu pada 3 hal. Itu kena faham tak? Ni janji, dulu doa, ni janji ya. Mungkin janji itu akan ditukar oleh Allah dengan yang lebih baik menurut Allah. Kalau dalam contoh di atas dapat kita ambil misalnya bahawa kita tidak diizinkan Allah kahwin dengan perempuan A yang kita idam tadi, contoh. Nampak tak? Dah cukup, walaupun kita pilih perempuan yang cukup syarat, dah sudah ada syarat-syarat yang ma'ruf kepada dia. Tapi Allah tak bagi, dia ganti satu perempuan lain. Nampak tak? Dia ganti satu perempuan yang lain. Ya, kita minta kau dapat perempuan yang kaya, dia bagi perempuan miskin.
keluarga miskin, nampak tak? Supaya kita dapat bantu keluarga dia, nampak tak? Kita orang yang pemurah, orang ibadat ni mesti ada sifat pemurah. Kalau sembahyang mesti ada zakat. Sebab tu Allah gandingkan dalam Quran, tiap-tiap ayat salat nanti ada apa? Wa aqimus salat wa ita'iz zakah. Mesti ada zakat. Perhatikan, nampak? Jadi makna kita orang sembahyang ni mesti ada jiwa penderma, jiwa kemurahan, jiwa murah tangan, ya, mesti ada. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah pasti, kalau orang sembahyang mesti dia akan lakukan infak sabilillah. Selain daripada zakat, dia pasti akan lakukan. Sebab Allah ganding tiap-tiap Quran, ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua tu. Yakni mereka menegakkan solat dan menginfakkan daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Cuba buka ayat itu semua macam tu. Kan? Macam surah Anfal kita sebut kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sifat nombor satu orang beriman. Sifat orang beriman yang kata iman yang sejati, iman yang hakiki, iman yang jati, iman yang genuine kata tadi, ya, iman haqqan. Bila sebut nama Allah gemetar, hati itu ada rasa, ada feeling. Sebab tu kita kenal Allah, jangan kenal sampai mau rasa kata Tuhan tu wujud baru jadi. Kalau hanya tahu kata Tuhan tu wujud, orang kafirin pun tahu Tuhan tu ada. Nanti tak? Kita kena mengaji, kena amal sampai wujud Allah tu jadi wajada. Wujud pada ilmu, wajada pada rasa. Sebab tu Nabi kata barang siapa yang wujud rasa, nampak tak? Kewujudan Allah itu, maka dia akan terasa manis pada iman, manis pada amal. Sembahyang dia seronok, ibadat dia buat dia seronok, nampak? Dia sedekah pun dia seronok. Sedekah tu dia rasa satu kegirangan, satu entertainment bagi dia, nampak? Ini kita kena sampai. Pertama tu, itu Nabi Habak sendiri. Dia kena wajada, bukan wujudun. Nampak? Tak mau, ya? Jadi makanya hadis tu bunyi wajada. Ya? Maka yang pertama sekali, kita kena rasa kata Allah tu wujud. Baru ada komentar. Kalau tak rasa ada komentar tu. Ya, sebab tu hadis wajilat qulubuhum, maka gemetar hatinya bila disebut nama Allah. Sama ada dia dengar atau orang sebut depan dia atau disebut di hadapan dia, maka akan jadi gentar hatinya. Kenapa gentar? Kerana ada rasa kata Tuhan itu wujud. Mana yang lebih penting? Mengetahui atau rasa? Rasa yang paling penting. Aku tahu kata nasi kandang itu sedap, tapi tak rasa. Nak buat apa? Dengan orang yang rasa, mana beza dia? Nampak? Ya. Cabai itu pedas. Dapat anu kata cabai itu pedas. Tapi satu orang, aku makan dah cabai, bukan kata pedas saja. Yang mana beza je? Yang rasa tu lain. Hang baru tahu je, aku dah rasa lah. Tu dia, nampak tak? Tu dia lah. Macam tu lah kita nak faham boleh, ya? Perlu ada feeling tu kena ada, healing tu kena ada, feeling tu kena ada. Dua-dua kena ada dengan kita. Kemudian, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, iman dia akan bertambah. Iman bertambah, bukan iman turun. Sebab ada rasa tadi. Bila ada rasa dalam hati tadi, ini kewujudan Allah, barulah kita bila dengar nama ayat-ayat Allah, kita akan bertambah iman. Tapi kalau tak rasa kata Tuhan wujud, ayat tu pun tidak beri kesan. Nampak tak? Walaupun dia baca Quran bagi petang, siang, malam, dia tak akan terasa kebesaran, keagungan, kemuliaan, kelimpahan, kejombangan Allah. Tak rasa. Itu paling penting. Itu nombor dua, karakter. Ya. Ya. Wa idza tu'al ayat wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Baru ada tiga sifat ni. Orang yang beriman kepada Allah, tiga sifat. Yang ini pertama, mesti ada rasa Tuhan wujud. Yang kedua, bertambah iman, tidak pernah turun, tidak pernah luntur. Lagi bertambah usia dia, lagi dekat dengan akhirat dia, lagi dekat dengan kubur dia, lagi tinggi, lagi kukuh iman dia, bukan pernah luntur. Dan yang ketiga, sentiasa bertawakal kepada Allah. Sebab dia yakin Tuhan itu wujud. Yang lain itu adalah mungkinan wujud. Nak pergi gantung kat mungkinan mungkin wujud ni buat apa? Benda yang pasti datang atau bukan yang mungkin datang, yang mana kita nak kita minta? Ya. Satu orang dah janji dengan kita, aku duk main sekarang on the way nak punya rumah, aku nak bawa benda ni. Kita baru nak order, nampak? Yang mana kita yakin?
Tentulah orang yang telefon kita tadi, hamba kata nampak benda, aku orang duit nak main tadi, barang tu ada kat aku pun hantar dekat hang. Nampak tak? Dengan satu lagi kita baru nak bawa order. Nah, makanan lah katanya. Dia kata aku nak bawa, aku dah ada makanan kat aku nak bawa pergi kat hang dalam perjalanan sekarang. Yang satu lagi baru nak order. Yang mana kita yakin tuan-tuan? Barang nak main lah. Kita nanti batal ke lah. Itu artinya kepada Tuhan kita bertawakal. Dah pasti. Nak tawakal kepada makhluk? Makhluk macam kita lemah. Nak tawakal apa ke makhluk? Unsur-unsur makhluk kita tak payah kita tawakal. Tawakal kepada doktor, boleh jamin kesihatan, kesembuhan kita. Tak betul. Ya, tawakal kepada ubat, tawakal kepada keselamatan, tawakal kepada polis, kepada tentera, nampak ya? Kepada kawalan security system. Ini semua makhluk. Kita tawakal kepada Allah. Nampak? Sebab yang buat makhluk itu sendiri, yang berkuasa, yang menentu, yang mentakdir. Itu hubung kait dengan iman takdir pula. Nampak tak? Dia punya zalinan tu. Sebab rukun iman tu 6 kena mengaji, bukan satu saja. 6 perkara tu kita kena mengaji lengkap. Bahawa ada gandingan, bahawa ada pautan, bahawa ada ikatan antara satu yang boleh merangsangkan kepada kekuatan menjana kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelasnya. Jadi makanya yang pertama kata tadi ini, ya, mungkin janji itu akan ditukar oleh Allah dengan yang lebih baik menurut Allah. Kalau dalam contoh di atas dapat kita ambil misalnya bahawa kita tidak diizinkan Allah kahwin dengan perempuan ini, walaupun ada syarat-syarat yang sudah lengkap, tetapi Allah merealisasikan janjinya. Nampak tak? Menjatikan janji dia, janji yang sebenar, janji yang sejati katanya, ya, bahawa kita akan kahwin dengan perempuan B. Dapat perempuan B, dapat perempuan rupa tak apa sangatlah, bolehlah gagah, harta tak ada, orang miskin, kita boleh bantu mak bapak dia, kita ada kepunyaan, kita ada kemampuan, boleh bantu mak bapak dia. Nampak? Tuhan hantar kita, apa nak bantu dia. Pasal kita orang sembahyang, dia sebut tadi ini, mesti ada kemurahan jiwa kita untuk menderma, betul tak? Ya, kalau orang sembahyang kedekut bakhil, dia belum sembahyang lagi. Kalau orang sembahyang dia bakhil, tak reti nak sedekah, tak reti infak, apatah nak bayar zakat, ya, dia belum sembahyang lagi, maknanya belum sampai kepada mercu solat yang diterima oleh Allah. Faham ya? Itu nak kena jaga tu. Orang sembahyang mesti dermawan, pasti confirm. Orang dermawan mesti, belum tentu orang dermawan tu sembahyang, belum tentu. Tapi orang yang sembahyang pasti orang yang dermawan, tuan-tuan. Ini kita nak ambil kira, ya. Kalau bakhil kedekut berkira, ini bukan orang sembahyang lagi. Belum. Sebab dia menyalahi, Allah gandingkan. Ya. Aqimus solah wa atuz zakah. Ada waw tu sambung, artinya waw tu fungsi dia cukup besar. Orang sembahyang dan mengeluarkan zakat. Nampak tak? Ya. Sebab tu waw ataf tu, waw sambung tu memberi erti bahawa watak orang sembahyang tu mesti seorang penderma, seorang yang pemurah, seorang yang murah hati. Paling jelas. Faham InsyaAllah. Baik. Jadi makanya Allah hantar, bagi kalau kita dapat perempuan yang agak kurang harta, kita mungkin boleh bantu dia. Ya. Allah hantar pula perempuan tu, mungkin dia ada sedikit penyakit dia. Nampak? Kita mungkin boleh bantu tolong merawat dia. Banyak perkara. Kita tak jadi sebagai orang yang menerima nikmat, kita jadi orang yang memberi nikmat. Nampak? Tuhan ubah kita. Sebab kita ada sikap-sikap, mungkin kita ada sikap-sikap pemurah, betul ansur, kasih sayang. Nampak? Ni cerita seorang suami, ni suami isteri punya cerita lah. Ya, ni cerita betul. Ya, cerita betul. Seorang suami Arab lah, cerita zaman Arab tabi'in dulu ni, ya. Seorang suami yang tak tahan dengan perangai isteri, tapi dia sabar. Isteri buat apa kat dia boleh, tak dia marah. Nampak tak ya? Tak dia marah, ya. Satu kawan-kawan satu hari suami dia keluar pergi cari kayu api. Mainlah kawan, sahabat suami dia main di rumah. Assalamualaikum puan, saya nak jumpa dengan sianu-sianu. Dia kata apa? Laki aku tak ada, dia masuk hutan, aku harap dia tak balik. Tu dia punya kasar suruh mulutnya. Dia kata tak ada, suami aku tak ada, dia pergi hutan mencari kayu api, aku harap dia tak balik. Tu dia. Oh, teruk suruh perempuan ni pak. Duduk saat ni, yang laki-laki ni tetamu tadi tunggu di luar, tunggu lama di luar.
Suami itu balik dengan rimau hutan duduk sebelah dia. Rimau akak, rimau akak. Dia balik, rimau akak ikut dia. Dia bubuh kayu-kayu api atas badan rimau akak. Rimau akak tu jadi dia punya kenderaan, tolong bawa kayu-kayu api je. Terkejut lagi ni, hang balik ni dengan rimau. Dia kata, aku tak tahu, aku cari kayu, rimau ni main cari aku. Main berdiri depan aku, nampak tak? Ya? Dia tak kejih kat aku pun, dia tak buka, tak tunjuk siung dia, nampak tak? Dia tunduk, dia duduk, nampak tak? Aku pun pegang urat kepala dia, tak kata apa. Aku ambil kayu, aku buah dia badan dia. Pasal nak bawa kayu tu barang. Nampak? Rupanya Allah, sehingga Allah tundukkan rimau akak tu kepada dia kerana dia sabar atas perangai isteri dia. Nampak? Tak tolak isteri dia, tak buang. Tapi kerana dia sabar atas kelakuan isteri dia tadi ni, Allah izinkan makhluk yang lain termasuk binatang yang buasnya pun boleh tolong dia. Kelebihan dia. Tuan-tuan, ini kira suami yang tak tahan lah. Dia makna bukan tak tahan, suami yang sabar. Biar-biarlah. Isteri nak buat apa, buat biarlah. Ya? Aku terima sajalah. Ya? Itu dia. Tapi suami ini dia boleh pukul isteri tu dalam 14 tempat. 14 perkara lah nanti saya abang kemudian itu bab lain. Ya? Dalam 14 perkara suami boleh pukul isteri. Nampak tak? Tapi tak boleh pukul dengan rotan lah. Tak boleh. Dengan pukul dengan rumput. Dia dah. Rumput. Dengan lalang. Nampak tak? Nah. Ataupun jarit tikak mengkuang. Nampak tak? Satu jarit tikak mengkuang tu dia ambil, pukul tikak mengkuang. Nampak? Tapi kalau isteri tak pernah kena pukul, jentik pun satu perkara besar. Dia boleh habaq kau, laki aku jentik apa kata. Tapi tak tahu. Tapi kalau laki yang duduk sepak terajang lah, pergi pukul dengan rumput, dia digelak, kita lagi dia gila. Nampak tak? Orang tua ni gila, selalu dia pukul aku, dia tumbuk aku. Hari ni pukul dengan mengkuang. Tak nampak ya? Dia ni nak buang tabiat, nak mampu kot. Dia ni kata lagi betul lah. Itu cara kita cerita. Bila ada kitab dia tu, nanti saya bawa. Semua ni kitab-kitab lama lah, kitab yang disusun oleh para ulama mu'tabar. Puak-puak baru ni baca kitab-kitab ni semua, mana yang banyak kenal semua tu tak tahu ya. Jadi pendek kata, ini kita cerita bab tadi. Kerana suami itu punya patuh, lagipun dia tidak meletak, dia tak beritahu langsung macam Umar. Sayyidina Umar kan, bagi petang siang malam, sebab Umar lah yang suruh orang perempuan jangan keluar, duduk di rumah, duduk kerja rumah. Hampa masak semua, hampa jaga anak-anak. Kerja hampa duduk di rumah. Kami laki-laki urus di luar. Umar lah orang mula-mula. Nampak tak? Yang suggest kata orang perempuan buat kerja rumah. Sebelum Umar, Abu Bakar masih lagi. Nampak orang perempuan ya boleh terlibat. Sampai kepada masa Umar pun isteri dia pun terlibat juga lah. Masuk dalam puteri lah kot lah. Puteri apa-apa tak kira lah. Bila Umar jadi khalifah, aku tak benar hang keluar. Hang duduk dalam rumah, hang buat kerja rumah, jaga anak-anak aku, hang basuhkan baju, hang masak. Dia dah. Umar dah buat lagu tu. Itu kita orang Melayu ikut tu. Nampak tak? Bila dia suruh buat lagu tu, isteri dia punya duduk beletiak hari-hari. Nampak tak? Ya? Satu hamba Allah pun, sahabat Nabi pun betul juga. Dia pun nak buat lagu Umar juga. Dia kena beletiak juga. Nampak tak? Tapi dia tak tahu kata Umar kena beletiak. Dia dengar Umar perintah. Umar kata hari ni orang perempuan jangan buat kerja. Dia duduk di rumah tu lah. Buat kerja rumah, tolong jaga anak-anak kita. Nampak tak? Tolong didik anak-anak kita dan jaga harta benda kita. Cukup tu. Kita laki-laki lah kena pergi cari semua untuk mereka. Nampak? Jangan bagi mereka buat kerja. Itu Umar nak mudahkan orang perempuan. Itu je dia kata. Tapi di hati dia kena belitiak, dia tak abang lah. Laki-laki ni, bila dia suruh isteri dia buat macam tu, isteri belitiak. Dia nak pergi habaq kat Umar, dia pergi kat Umar, dia pergi masa dah sanggih sampai rumah Umar, dia nak isteri Umar dia belitiak. Dia patah balik. Aku nak habaq kata, dia orang nak belitiak sama nak pergi habaq buat apa kat dia, tak payah lah. Tapi oleh kerana kita tahan, orang perempuan ni kekuatan dia banyak di mulut lah. Di mulut lah, mulut dia pun cukup, laser. Jaga baik lah. Ya? Kita boleh lari je lah. Macam banyak cerita tu. Pedih kerana dia bercakap tu. Minta maaf orang puan lah. Yang perempuan sini semua solihah. InsyaAllah. Dia baru mengaji kan. Lain. Jadi maka dengan kerana tu, yang kita ambil faham tadi, atas ketabahan kesabaran kita, Allah akan tundukkan makhluk ni kepada kita. Nampak? Itu kelebihan. Saya nak cerita tu lah. Kalau isteri kita, memang tak semua isteri yang perfect lah. Kan? Nak dapat miss right tu payah sikit lah. Banyak miss wrong.
misrai payah sikit nak dapat ya. Jadi kita kena tabah. Aku punya pilihan lagu ni, aku tak tahu nak jadi lagu ni. Nampak pada zahir kata elok, tiba-tiba dah menikah baru tahu kata perangai dia lagu ni. Nampak? Jangan cerai, jangan duk fikir nak cerai. Nampak? Boleh pun betul. Kita pun betul lah. Cara mana boleh pun betul? Agak-agak dah tak boleh pun betul dan tidak melampaui batas, tabah dan sabar. Jangan gaduh. Nampak tak? Habislah. Jadi nak jadi cerita lagi-lagi ni, isteri dia punya perangai dulu tu, dia pun sabar dengar letiran dan bagai-bagai. Allah tundukkan makhluk binatang buah tu boleh bantu tolong dia. Nampak? Masa bawa balik kerja dia mencari kayu api dia jual. Yang duk tolong dia hantar kayu api tiap hari ni diikat belakang rimau akak. Itu dia. Jangan buat main tu lah. Tiba-tiba satu hari dah lepas setahun lah, sahabat yang kata dulu mai dah sekali rumah dia, bagi salam, keluar dengar suara daripada dalam, saya nak jumpa dengan segala-segala orang. Ada insya-Allah, tuan harap tunggu. Nampak tak? Kalau tuan boleh tunggu, suami saya pergi ke hutan cari kayu api, insya-Allah dia akan balik. Nampak? Bunyi lain sikit. Dia kata tahun sudah dengar lagu lain, hari ni dengar lagu lain. Duk sekali suami tu balik lah. Balik dia kena tanggung sendiri. Bekas kayu tak ada rimau akak lah. Nampak ya? Jadi yang si kawan itu yang tadi ni, isteri hang dah berubah lah. Dia kata bukan, aku dah tukar isteri lah. Dia kata isteri tu dah mati lah. Isteri mula yang hamai tu, yang kata hang tak balik tak apa tu, isteri tu mati dah. Bila mati aku menikah lain. Hak nikah lain ni solihah, Tuhan tak melai kat aku. Nampak tak? Dia ni taat dekat aku, bantu tolong aku. Nampak tak? Dia cakap pun elok dengan aku, maka tu Allah pun tak payah hantar binatang buah tolong aku dah. Nampak? Singa akak, rimau akak pun tak mau mai tolong aku dah. Nampak? Pasal aku dah dapat isteri yang salihah. Nampak tu? Ini sebagai contoh lah tuan-tuan. Di antaranya kata kelebihan seorang suami yang tabah, yang sabar, yang sabar di atas kerana kelaku isteri ini kita kena terima, tapi kita kena betul lah. Jangan biarlah, cuba sedaya upaya membetulkan mereka. Sebab mereka ni adalah tulang yang cukup bengkok duduk di atas sekali. Tulang cukup bengkok. Nampak tak ya? Nak perbetul upaya, nak tak perbetul yang berat dia bengkok. Jadi kita kena duduk ambil tengah-tengah. Nampak? Sama tengah, iaitu pernah ada kesabaran dan kita kena terima dengan hati yang redha. Dan kita serah kepada Allah. Itu paling penting. Jadi balik pada yang pertama tadi ni, kita harap nak kahwin dengan perempuan A, tapi Allah bagi perempuan B yang agak kurang daripada perempuan A. Rupanya perempuan B ini lebih banyak memberikan kesejukan mata hati. Qurratul ain, bagi kita satu kesejukan mata hati lebih utama daripada yang pertama. Baik. B, ada kalanya janji Allah ditepati olehnya di akhirat. Ya, dengan menjanjikan hal keadaan ini sebagai pahala buat kita seperti perjanjian kita yang telah lalu lah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ni ada satu cerita di sana abang tuan-tuan. Dia pilih isteri yang macam saya sebut tadi lah. Seorang isteri yang ada ilmu, yang patuh, yang tutup aurat daripada awal, yang ada sedikit harta. Nampak tak? Keturunan mak bapak pun bagus. Nampak tak? Dia menikah dengan isteri tu ni masa saya duduk kerja jadilah. Nampak tak? Dia main pagi tak makan pagi selalu main kerja tak makan pagi. Isteri tak kerja. Pasal apa? Isteri dia zikir lepas subuh sampai duha, baru keluar bilik. Itu dia. Tu hamba perempuan yang salihah sangat. Dia baca Quran, dia zikir apa semua. Suami tak makan pagi, nak pergi kerja. Tiap-tiap pagi suami memang aku saya tak makan lagi pagi ni. Pasal apa? Awak isteri kerja? Dah, isteri dia tak kerja, tapi dia zikir ustaz. Sampai naik matahari dia kata, sampai masuk duha, dia sembahyang duha, habis tu baru dia keluar buat makan. Apa nak buat roti ke apa tu dia nampak. Saya tak pernah pergi kerja. Jadi tiap-tiap hari tu isteri solihah pula dah nampak lah. Nak cari isteri tak sembahyang tak boleh. Cari isteri yang sembahyang, yang solihah, yang banyak kuat, boleh baca Quran, yang berzikir apa semua. Tiba-tiba menjadi lugu pula lah. Nampak lah. Dia main lugu tu. No? Jadi pendek kata, sebagai apa yang kita sebut tadi lah. Jadi hang kena beritahu. Dia kata, Ustaz tolong Ustaz, saya kenal mereka tu. Ustaz tolong cakap isteri saya Ustaz lah. Tolonglah bekal kat saya makanan apa sikit Ustaz, pergi pagi kerja-kerja. Saya pun pergi dalam rumah dia bah. Nampak? Abang kat isteri dia lah. Hang nak zikir pun, suami itu lebih mustahak. Segelas ayat hang bawa kat suami hang tahu. Allah buka pintu syurga kepada hang tahu. Dan langit tu hang buka pintu syurga. Hanya hang bawa segelas ayat kat suami hang saja. Nampak tu? Begitu punya pahala Tuhan nak bagi.
Orang perempuan ni cuma ada 4 dia masuk surga, bukan lain 4 perkara yang masuk surga. Yang pertama sembahyang 5 waktu cukup, kedua puasa Ramadan cukup, yang ketiga jaga dia punya muruah, maruah dia kena jaga, kehormatan, yang keempat taat kepada suami. Tu saja 4 perkara orang perempuan buat masuk surga. Dia tak payah nak pergi kerja, pergi ganti, nak pergi tanggung kayu api apa semua, tak payah. Tak payah berpolitik, tak payah itu, tak payah ini, tak payah. Nampak tak? Tapi nak pipi lah, tak ada tegahan. Nampak tak? Silakan. Bukan orang perempuan tu tak boleh bersama-sama kita lelaki-lelaki, boleh. Tapi dia punya prinsipal dia begitulah. Asas prinsipal dia. Dia ada 4 perkara ni tuan-tuan, dah masuk surga. Senang. Jadi saya kata kat dia, betul lah. Hang nak ibadat pun, ibadat lah. Suami kena jaga. Ni Sahal At-Tusturi ada sebut dalam kitab ni, cerita bagaimana seorang perempuan yang ditemui oleh Nabi, seorang Nabi dalam perjalanan masuk dalam hutan, nampak satu tempat, satu gua. Dalam gua tu ada seorang perempuan sedang beramal sembahyang. Dia ingat takut juga apa-apa perempuan ni hutan-hutan duduk dalam ni. Dia pergi approach dengan perempuan ni. Dia tanya macam mana kakak berada dalam hutan ni. Dia kata kakak ni dah ada suami. Nampak? Susah dia kata. Duduk dengan suami semua nak kena jaga, nak ibadat tak boleh. Nampak? Ibadat tak puas dia kata. Boleh buat dekat-dekat fardu je, sunat-sunat tak boleh buat. Suami ni banyak cerita. Dia nak makan tu, nak makan yang ni, mau yang tu, mau yang ni, semua nak kena tengok dia punya. Nampak? Sehingga tak ada masa, kakak lari daripada dia. Dia kata tinggal lah, lega boleh buat ibadat. Puas. Lah ni mana adik Nabi? Dia tanya kat Nabi tu, mana adik Nabi? Saya akan menuju kepada Allah, saya nak pergi bernajat dengan Tuhan. Tolong tanya kat Tuhan, surga mana kakak nak duduk? Lepas dia buat ibadat banyak. Maka Nabi ni pun, Nabi Allah ni katakan, Nabi ada sebut kata Nabi Allah Yahya AS. Nabi Yahya ada satu riwayat kata dia, Allahu a'lam, itu riwayat yang lain. Kemudian Nabi ni jumpa, ya Allah Tuhanku, aku jumpa seorang perempuan begini-begini. Dia tanya kepadamu, ya Allah, dia nak masuk surga. Allah kata dia dalam neraka yang paling bawah sekali. Pihak bang dia. Pasal apa? Dia telah mengabaikan suami dia. Nampak tak? Lebih penting kepada ibadah dia. Nampak tak? Ya, dia abaikan suami dia. Maka itu dia akan duduk dalam neraka yang paling bawah sekali. Kalau masak nasi, dia digerak. Itu dia. Nampak tak? Tahap tu lah. Itu ingat tu dah. Ibadat kita buat sekadar yang kita buat. Pada selagi mana tidak mengganggu urusan kita dengan suami kita. Ya, itu dia. Malam nak sembahyang tahajud, suami kita jangan sembahyang, dia tak kata jangan sembahyang, mai duduk dengan aku lah satu malam ni, hang kena duduk dengan aku ya. Jangan pergi mana. Tinggal di tahajud tu, nampak tak? Utamakan suami kita lagi. Ini hukum dia lah, tuan-tuan. Kalau boleh macam tu, syurga bulat-bulat. Orang perempuan ni senang sampai syurga. Kedua, panjang umur. Ketiga, sihat, tak ada penyakit. Itu dia. Orang perempuan ni ada sikap tu ni, tuan-tuan. Kedua, pertama sekali dia punya ibadat dia Tuhan terima, walaupun sikit, pahala dia berganda-ganda. Nampak? Kedua, dia tidak akan terkena sebarang penyakit yang berat. Sakit-sakit, tak sakit bukan manusia. Penyakit berat-berat ni tak ada. Allah tak bagi penyakit berat dekat dia. Nampak? Itu nombor 2. Dan keadaan dia nombor 3 tadi ini, dia sentiasa murah rezeki. Murah rezeki. Ini isteri yang kata tadi ni, yang patuh, bukan solehah, yang patuh kepada suami, yang mau memanggil berat kepada suami. Itu hukum dia, kita kena jaga. Jadi balik kepada B kita baca tadi, ada kalanya janji Allah ditepati oleh di akhirat dengan menjanjikan hal keadaan ini sebagai pahala buat kita, seperti pengajian kita yang telah lalu, bab doa kita baca dulu. C, janji Allah itu dilaksanakan juga olehnya, tetapi agak lambat daripada waktu yang telah ditetapkan. Oleh kerana mungkin sahaja Allah melaksanakan janjinya ada pertalian dengan syarat-syarat atau sebab-sebab di mana kita tidak mengetahuinya sama sekali. Misalnya contoh di atas, yakni dilambatkan oleh Tuhan persiapan kita telah begitu lengkap sebelum menghadapi perkahwinan. Nampak tak? Elok-elok nak kahwin, PKP, itulah baru jadi kan lagi. Kita tengok banyak sekali jadi kan. 3 kali dia panggil saya makan kenduri. Kenduri pertama tak jadi. Kenduri pertama dah buat dah semua dah, hantar kad kat saya dah, nampak tak? Ya. Tiba-tiba tak jadi. Ditangguhkan kenduri itu pula, nampak tak? Ya. Kerana anak terona tu sakit. Dia timpa satu penyakit,
tak boleh mengangkat nikah. Dia kena tunggu juga, harapannya sembuh jadi tangguh kenduri. Kedua pula tangguh, kedua panggil kenduri, tangguh juga, nampak tak? Tangguh juga kenduri itu, anak dara pula sakit. Allah, nah, cukup seronok kita boleh baca kerja Allah ni, kata baca kerja Allah ni, bukan dia baca kerja manusia, dia nampak kerja Allah punya luar biasa. Anak dara tu pula sakit, tak boleh angkat nikah. Bapak dia kena tangguh pula kenduri, nampak? Lari 1 minggu nak kenduri. Anak dara tu sakit, nampak? Sakit aneh lah. Terpaksa kena tangguh kenduri. Main nombor 3 PKP. PKP terus. Lepas ketiga, lepas PKP baru buat kenduri. Itu dah. Baru jadi, nampak? Jadi tangguh dia punya, Allah tangguh dia punya janji tadi ini. Bukan Tuhan tak bagi kat dia, dia dapat. Tapi lewat, tak seperti yang diharapkan pada awal. Jadi banyak perkara yang kita rancang-rancang nak buat awal, tiba-tiba tak jadi. Jangan kata benda tu satu apa-apa ada benda yang tak berat, satu geroh, orang kata geroh hang ni kena mandi tolak bala, tahu tak? Tak betul ya, no? Tolak bala dengan bukan dengan mandi. Nampak? Tolak bala dengan 3 perkara. Nak tolak bala tuan-tuan, ialah doa-doa lah tolak bala. Tolak bala mesti ada 3 perkara. Dalam hadis kata, saya suka buat macam tu supaya orang faham, senang mengaji kan. Yang pertama sekali tolak bala tu, kita mesti lakukan banyak sedekah. Orang yang banyak sedekah ni tuan-tuan, tidak ada bala musibah dekat dia. Kalau ada bala pun boleh lepas. Kalau ada bala pun tidak membebankan dia. Nombor 1, mesti banyak sedekah. Apa-apa konsepsi, apa-apa juga bentuk bala yang mari, kalau kita bersedekah kepada Allah, bala tu tetap wujud sebab dia takdir. Kita ni ada 99 bala, tiap-tiap orang ada 99 bala. Bala yang ke 100 masuk liang lah. Nampak tak? Nah, tidak. Tapi bala tu ringan atau berat? Itu saja. Adanya berat, adanya ringan. Yang kata ringan tadi ni, yakni bala musibah yang didorongi oleh rasa insaf serta banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 1. Ya, nombor 2, menolak bala dengan menghubungkan silaturahim, menyambung ukhuwatul muslimin. Ba'da. Itu nombor 2. Mana-mana adik-beradik, mana-mana orang adik-beradik kita yang kita tersentak ke tak bercakap ke ya, dah ada putus hubungan begitu begini, sambung balik. Walaupun tak ada bergaduh apa, lama tak jumpa. Mana pergi cari sampai jumpa, tu dia mau lagu tu, nampak tak? Ya? Kawan saya ni dia tokek lembu lah, duk menjaga lembu, mati dah. Orang bos saleh, nama lagu bapak dia Abdul Latif, nama dia. Abang bagus-bagus. Dah meninggal. Orang bela lembu, jaga lembu, nampak tak? Jual lembu. Dia punya anak dia seorang. Dia ada anak 2, nampak tak? Tu dia lah. Jadi masa anak yang kedua tu, mintalah, dia minta pak menakan, minta bagi dia tak ada anak, bagilah pak menakan, bukan orang lain, adik dia sendiri, nampak? Tiba-tiba adik itu pula meninggal daripada awal pada dia, anak itu pula jatuh bertangan orang lain. Pergi cari tak jumpa lah, nampak? Cari tak jumpa lah. Anak dia hilang, pergi mana tak tahu. Dia nak cari anak dia sampai jumpa, nampak? Dengar-dengar kata anak tu ada di Thailand, nampak? Ada di Thailand, nampak? Anak dia yang seorang ni dengan dia tu bagi menikah dengan orang Thailand saja. Pasal apa bagi dengan orang Thailand? Supaya dia dapat pergi Thailand, di sana kot dia boleh cari jumpa anak dia. Akhirnya jumpa juga. Lepas 11 tahun anak dia nikahkan dengan orang di Thailand tadi ini, maka dia pun tanya orang sana, akhirnya dapat jumpa anak dia duk ada di Thailand, nampak dah. Tu dia. Bukan ada orang buat yang jual ibadat lah. Kebetulan adik dia yang meninggal tu, bila dia nak mati tak ada orang nak jaga, dia serah kepada satu orang kawan dia. Kawan tu pula bawa duduk di Thailand, orang saleh lah. Jadi maknanya pertemuan itu akan jumpa. Itu kita kenali, maknanya kalau ada mana-mana yang terputus, yang tersisih daripada keluarga kita yang kita telah hilang, lost contact orang kata tadi ini, kita kena usaha cari. InsyaAllah tuan-tuan, orang yang usaha macam ini, dia tidak akan kena bala musibah yang membebankan, yang menekan dia, tidak. Kalau ada bala musibah pun sebagai satu rahmat Allah untuk menyelesaikan masalah lain. Nampak tak? Boleh faham begitu. Baik. Jadi makanya kata tadi ini, itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu dengan memperbanyakkan doa. Itu baru datang doa. Yang kita baca doa kunut tadi. Sebab itu ada kelebihan orang sembahyang dalam mazhab Syafi'i ini baca kunut. Dalam mazhab Syafi'i ini ada satu kelebihan daripada mazhab lain.
Iaitu dalam lima waktu tu ada satu waktu yang dibaca kunut. Nampak? Tiap-tiap hari. Itu dia. Nampak tak? Itu Imam Syafi'i pilih. Dia tak tengok daripada sahih ke dhaif hadis tu lah. Ya. Sahih, dhaif ni teori. Teori orang yang kata tu dia ni dhaif atau lemah bukan bertunjuk daripada Al-Quran dah. Dia bukan satu dalil sahih atau dhaif. Sahih, dhaif ni teori, bangun teori. Dia bukan law, nampak tak? Ada ulama dia kata dhaif, ulama dia kata tak dhaif, ulama dia kata lemah, ulama dia kata kuat, nampak tak? Macam baca bismillah. Ni Fatihah saya terang banyak kali lah. Hari ni banyak ada imam-imam, khususan di Pulau Pinang lah. Tempat lain insya-Allah. Imam-imam di Pulau Pinang ni banyak dah lepas sembahyang bila zikir tak baca Fatihah. Tak baca Fatihah. Pasal hadis tu dia berkata palsu, nampak tak? Hadis tu bunyi ni, dia punya lebih kurang makna dia. Lepas Nabi dia bagi salam, Nabi baca istighfar 3 kali. Lepas tu Nabi nanti kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian Nabi baca Allahumma antas salam, nampak tak? Kemudian Nabi baca Fatihah. Kemudian Nabi baca ayat 93 tak silap saya daripada ayat 163 daripada Al-Baqarah, kemudian 255 Al-Baqarah. Lepas Fatihah, lepas tu ayat Ali Imran, syahidallahu annahu. Kemudian Nabi akan sebut subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Tutup Nabi berdoa. Tu hadis. Fatihah nak turun tu, Fatihah minta izin kepada Allah, boleh turun tak ke bumi ni? Nampak? Sebab dia punya pahala besar. Pahala dia cukup besar kalau kita zikir baca Fatihah dan ada ni. Yang tu imam kita buat selalu macam tu lah. Tu imam dululah, dan tidak lah. Hadis tu dikata diamal oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi selama 32 tahun. 32 tahun Ibnul Qayyim Al-Jauzi amal hadis tu. Maknanya tiap-tiap kali bersembahyang dia akan baca dulu Fatihah dia, ayat kursi sampai habis. Lepas 33 tahun dia jumpa pula siapa ke pihak dia, ulama hadis juga kata hadis tu palsu dan dia tinggal. Yang ni lah imam-imam kita dengar dalam TikTok, dengar dalam Google, dia pun tak baca Fatihah, nampak? Tinggal. Sedangkan baca yang lain sama. Ya, Ibn Qayyim tak apalah ulama besar. Ibn Hajar Al-Asqalani mujtahid mazhab, dalam kitab dia Syarah Bukhari Fathul Bari, dia kata hadis tu dhaif, nampak? Tak ada kena mengena dengan periwayat dia, nampak? Hadis tu dhaif, jadi boleh diamal. Pakailah pendapat dia. Macam imam kita yang dulu-dulu pakai, nampak? Sebab dia pakai pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama hafid 300,000 hadis dalam kepala dia, nampak? Ulama ni kita tak mau ikut. Dia kata hadis ni dhaif, bukan palsu. Maka itu wajar diamalkan. Baca Fatihah luar biasa, nampak? Ya, betul dia. Dan ditambah lagi 2 kali Fatihah. Fatihah pertama tu imam tolong baca. Fatihah kedua makmum patut kena baca lah. Tapi makmum nak baca semua ramai-ramai tak boleh. Tu imam tolong kata Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina. Ni kami ni ada jamaah di belakang aku ni, ya Allah, depa ni macam-macam hajat tu ada. Allah saja mengetahui depa punya hajat. Sekarang kau terimalah doa depa, Rabbana taqabbal minna doa innaka antas tub alaina innaka antat tawwab. Itu dah. Itu masuk dia baca 2 kali tu. Sekali Fatihah, imam tolong baca doa. Baca betul-betul apa yang diperlu oleh jemaah. Standardlah doa tu. Yang kedua, nak habaq. Ni hang ada doa apa? Masing-masing minta doa sekarang, bila nak habis? Nampak tak? Ya? Dia ni ada 10 doa, ni ada 20 doa. Tu imam bila nak habis doa kat tangan ni, makmum aku baca doa tak? Dan ni apa jangan baca doa. Isi perut apa, isi hati dia apa tu Allah tahu. Aku terus minta kepada Allah untuk pihak Allah. Rabbana taqabbal minna innaka itu dia, nampak tak? Itu maksud doa yang kedua baca Fatihah tu. Ya, jangan baca doa dah. Kita baca yang tu saja. Lepas Fatihah yang kedua. Kerana untuk mentahirkan tiap-tiap hajat para jamaah yang ada dalam masjid. Ini tujuan Fatihah 2 kali. Lah dipotong dua-dua tak ada. Nampak tak? Nak dapat apa? Jatuh imam tu punya pangkat martabat tu jatuh rendah, nampak? Baca tak baca Fatihah, pasal dia mengecilkan Fatihah, nampak? Ya, dia merendahkan surah yang begitu agung, ya. Itu dia, ya. Ibu Al-Quran
Pasal apa ibu? Ilmu Al-Quran dalam Fatihah ada 77,000 ilmu. Dalam Fatihah tuan-tuan ada 77,000 ilmu. Nak faham lagi? Sebab tu dipanggil ibu Al-Quran. Bukan ibu tu mak, bukan. Induk Al-Quran ibu, sebab dia yang menguasai segala ilmu. Buka kitab Jauharatul Quran. Jauharatul Quran yang ditulis oleh Imam Ghazali, ada terjemahan Dewan Pustaka. Dewan Bahasa Pustaka usaha menterjemah kitab Arab tu daripada kitab Arab ke Melayu. Nama dia Jauharatul Quran. Tuan-tuan pergi di kedai apa? Kedai buku Dewan Bahasa Pustaka. Pulau Pinang di pulau tak ada, seberang ada. Seberang di Bandar Perdah. Tak silap saya lah. Ada dia punya kedai Dewan Bahasa Pustaka, masuk dalam situ, pergi cari ada kitab tu. Jauharatul Quran nama dia. Nampak tak? Kitab tu hanya menghurai pasal Fatihah saja. Nampak tak? Tak ada surah lain. Mutiara Al-Quran Fatihah. Nampak? Dia tulah mutiara. Nampak tak? Pergi tinggal mutiara nak baca doa, habis cerita lah. Nampak? Fatihah tak ada Fatihah, Bismillah, semayang tak ada Fatihah, sah? Tak ada. Semayang kita sendiri kalau tak ada Fatihah pun tak sah, apatah lagi doa. Nampak tak? Ini imam-imam kita tak ada ilmu ni, tak ada ilmu ni tuan-tuan. Nampak tak? Ya? Tak mau tunduk, tak mau tawaduk sikit kepada ulama-ulama silam, ya. Dia lebih terpengaruh dengan TikTok, Google ni, menyebabkan dia tinggal. Itu kita kena faham lah. Jadi jangan kita berdaya dengan mereka itulah, ya. Jadi makanya itu yang kedua yang kita tadi ini, yang kita sebut yang ketiga. Janji Allah tadi kita cakap tadi ini, maknanya Allah ubah. Janji Allah dilaksanakan di tempat tapi agak lambat. Kerana mungkin saja Allah melaksanakan janjinya ada pertalian dengan syarat-syarat, sebab-sebab di mana kita tidak mengetahui lah, Allah mengetahui. Jadi contohnya dilambatkan apa perkahwinan kita, dilambatkan sehingga menghendaki agar persiapan kita begitu lengkap sebelum menghadapi perkahwinan. Allah SWT tidak perlihatkan syarat-syarat untuk dilaksanakan janjinya. Itu tidak lain selain hikmah yang dikehendaki olehnya, dan apabila kita menoleh kepada hikmah tersebut, maka tentu saja dalam hati kita tidak timbul keraguan apa-apa tentang Allah. Kalau faham ni, kita tak payah timbul lah. Kita tahulah bila kita minta apa-apa, kita harap apa-apa juga, maka Allah tak akan mungkir janji. Antara janji Allah apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu janji Allah. Ya. Janji Allah. Allah sedia bagi ampun, bagi taubat. Allah juga sedia makbul kita punya hajat. Tuhan dah janji. Ayat 2 ni memberi satu jaminan, ya. Ud'uni astajib lakum. Lagi kuat. Minta kepada aku perkenankan. Dah confirm Tuhan janji lah. Itu janji Allah tu. Kamu minta, saya aku bagi. Ini bukan insya-Allah. Insya-Allah tu kan Allah. Tapi pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah, sifat apa dia panggil? Sifat takwin. Kita mengaji sifat 20, ada satu sifat takwin dalam mazhab Imam Hanafi dan juga yang diperkukuh oleh Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Sifat af'al dia panggil, sifat takwin. Ya, takwin ni apa? Menyempurnakan doa, menunaikan janji, merupakan anak dalam kandungan, memberi rezeki kepada hamba-hamba, memberi keafiatan kesihatan kepada kita, nampak tak? Memberikan keamanan ketenteraman kepada kita, nampak tak? Memanjangkan usia kita, memati menghidupkan kita. Itu semua sifat-sifat takwin dia panggil, takwin. Ya. Ta, kaf, waw, ya, nun. Takwin dia panggil, sifat-sifat af'al. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari kata dia adalah sifat yang baru. Dia bukan sifat yang qadim, sebab dia tak ada. Allah sengaja mengadakan sifat itu untuk kita. Nampak? Rezeki, mana Tuhan wajib bagi rezeki ke kita? Jadi sifat rezeki, ar-raziqu, razzaq, itu sifat razzaq tu bukan sifat hakiki seperti sifat ma'ani. Dia sifat yang diadakan oleh Allah untuk diri dia sendiri, semata-mata untuk memberikan anugerah kepada manusia. Nampak tak? Allah buat begitu untuk nak bagi rezeki kat kita. Jadi sifat itu sifat baru. Baru ada. Nampak tak? Dia bukan hakiki. Tapi Allah jadikan sifat dia sebagai memberi rezeki. Jangan kata orang lain bagi rezeki, Allah je bagi rezeki. Tapi memberi rezeki itu ada sifat takwin, sifat baru mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi qadim mengikut Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Nanti kita berdalam sikit sifat 20 tu, kita akan nampaklah dia punya kelebihan, ya tuan-tuan. Jadi maka tu merupakan anak dan rahim. Allah yang suka nak buat macam mana. Nak rupa budak ni jadi lagu mana, keluar dia rupa bapa, betul tak? Rupa mak, betul tak lah. Ni rupa siapa ni? Itu kena Allah. Kadang-kadang berat pula bapa, kadang berat pula mak. Itu
Ini rupa dia Tuhan tentu. Jadi adakah wajib Tuhan nak bentuk kita? Tak wajib. Satu sifat yang baru, musawwir nama dia. Musawwir yang merupakan anak-anak dalam rahim. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi Allah sendiri dengan rahimnya, dengan rahmannya, dengan penuh hikmahnya, Allah menciptakan tiap-tiap makhluk penuh dengan keadaan yang kita sebut tadi, dia sifat-sifat yang sempurna. Jadi itulah bagi kita tadi, kita nak faham setakat tu dulu, insya-Allah. Tiga kita ambil minggu depan. Muka surat 40, perkara 3 ni kita ambil sikit penutup. Kalau nak baca ni pula mau dekat pergi setengah jam pula. Bukan saya kira masa, tuan-tuan pun ada kerja, ada urusan masing-masing lah. Dia jangan lebih. Kadang-kadang patut-patut wajar-wajar, tuan-tuan pun tidak jadi keberatan. Insya-Allah aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.